Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kali ini kita akan melihat bagaimana equation yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan compressible flow di dalam keadaan convergent divergent nozzle flow. So kita akan, ia bermula daripada satu keadaan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. So katakan kita ada sesuatu yang mengalir, kita katakan compressible fluid mengalir daripada kiri ke kanan dan cross sectional adalah berubah daripada cross sectional 1 kepada cross sectional 2. So oleh kerana medium yang kita gunakan ini adalah compressible flow atau compressible fluid ataupun secara mudah kita kata kita menggunakan gas di sini. Oleh itu, parameter yang mungkin berubah daripada point 1 ke point 2 ialah P1 iaitu pressure, T1 temperature, V1 velocity dan ρ1 iaitu ketumpatan. So jadi maksudnya saya harap pelajar dapat memahami ada 4 parameter utama yang mungkin berubah sekiranya gas bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kenapa temperature ataupun kita kata density kita tidak gunakan di dalam Bernoulli equation, lebih-lebih lagi yang melibatkan cecair, kerana kita kata agak sukar untuk cecair menjadi panas setelah melalui sesuatu aliran. Okay. Tetapi gas, kita dapati bahawa gas amat sensitif dengan temperature. Itu sebab kita kata kita boleh melihat ada pesta tanglong. So kita akan bakar kertas dalam bentuk dalam bentuk cube. Kita bakar 4 penjuru dan kita dapati bahawa kertas tersebut, kotak tersebut boleh terbang ke udara. Ini kerana udara di situ telah dikembangkan dan ia menjadi semakin ringan dan ia boleh membawa objek tersebut ke atas. Okey, kerana ideanya ialah gas kita kata akan mengembang dengan pertambahan suhu atau dengan kata-kata ataupun dengan terms yang lebih general kita kata gas adalah sensitif terhadap temperature. Oleh itu sekiranya ada gas yang bergerak melalui satu aliran, kita dapati bahawa ada 4 parameter yang perlu kita ambil kira iaitu pressure, temperature, velocity dan juga density. So kemudian kita selalunya kita akan menggunakan keadaan assumption ialah steady dan juga isentropic flow. So apa maksud steady? Membawa maksud bahawa had laju tidak berubah-ubah ataupun there are no velocity changes due to time line. Maksudnya had laju akan sentiasa kekal berdasarkan waktu, tidak berubah-ubah. Dan isentropic flow membawa maksud bahawa energi yang terkandung di dalam aliran tersebut tidak akan hilang sebagai heat loss. Okey, yang ini saya harap pelajar dapat faham. Di peringkat awal kita akan cuba membuat pengiraan tanpa melibatkan kehilangan tenaga yang berlaku. So kemudian daripada pembelajaran, daripada pembelajaran pelajar di dalam termo 2 ataupun termo applied termo dan juga termodinamik 1, saya rasa pelajar telah mula memahami bahawa rumus ini telah digunakan, iaitu pressure over rho by the power of K is constant untuk any type of gas. Walaupun ia mengembang, walaupun ia mengecil, walaupun ia boleh dimampatkan atau sebagainya, tetapi kita kata ratio di antara tekanan dan juga density akan sentiasa constant. Dan kita akan menggunakan rumus ini untuk memulakan pengiraan kita. Oleh itu saya harap pelajar dapat membuat sedikit revision dengan menggunakan buku teks termodinamik bagi topik ini. So kemudian oleh kerana kita mempunyai 2 titik, iaitu kita ada point 1 dan kita ada point 2. Oleh itu kita boleh menulis equation nombor 1 sebagai P2 over P1 sama juga dengan ρ2 over ρ1 equal of by the power of K.
So yang ini saya rasa pelajar pun boleh buat. Awak boleh buat P1 over rho 1 kuasa K. So sama dengan P2 over rho 2 kuasa K. So kita rearrange the equation. So awak boleh awak boleh mengeluarkan equation nombor 2. So kemudian kita melihat ada satu rumus yang agak general yang digunakan, iaitu kita kata adalah ideal gas law, iaitu kita kata PV over nRT. So jadi kita boleh ringkaskan, kita boleh menulis sebagai P1 over rho 1 T1 sama juga dengan P2 over rho 2 T2. Kemudian rumus ini kita boleh rearrange sebagai T2 over T1 sama juga dengan P2 over P1 rho 1 over rho 2. So kemudian apa yang kita buat, kita boleh gantikan nilai P2 over P1. Kerana apa? Sebelum ini di dalam pengiraan kita telah mendapatkan nilai P2 over P1. Jadi kita masukkan nilai ini, rho 2 over rho 1 kuasa K, ke dalam sebutan ini. So setelah kita masukkan di dalam sebutan tersebut, kita boleh menulis sebagai nilai ini. P rho 2 over rho 1 kuasa K tolak 1. Atau dalam masa yang sama, mungkin ada sesetengah buku teks dia menggunakan kita substitute nilai rho 2 rho 1. Maksudnya kita akan dapat rho 2 over rho 1 sama juga dengan P2 over P1 kuasa 1 per K. So jadi nilai ini yang akan kita masukkan di dalam rho 2, rho 1 over rho 2. So ia bergantung kepada buku teks dan saya terangkan kedua-dua keadaannya di sini. Kerana ia boleh boleh menjurus kepada rumus yang sama. Okay, so saya harap pelajar dapat memahami bagaimana equation nombor 4 dihasilkan. Kemudian kita dapati bahawa daripada rumus asas untuk pengiraan speed of sound, kita ada C sama juga square root KRT. Kita boleh ubah suai rumus ini menjadi nilai ini. Kerana apa? Kita dapati bahawa di sini adalah C sama juga dengan square root KR times square root T. Oleh kerana walau sekiranya kita mempunyai satu aliran pada poin 1 dan pada poin 2, walaupun oleh kerana ia adalah gas yang sama, oleh itu nilai K dan juga nilai R akan sentiasa constant. Oleh itu sekiranya kalau kita menulis C2 over C1, maksudnya ratio apa yang berlaku pada poin 2 dan poin 1, kita dapati bahawa nilai KR di sini kita boleh cancel off, kita boleh hilangkan kerana ia menghasilkan nilai yang sama. Oleh itu equation akan menjadi seperti ini. Okay, C2 over C1 sama juga dengan T2 over T1 kuasa 1 per 2, dan kita boleh comparekan nilai T2 over T1 ini dengan rumus yang kita dapat di bahagian atas. Oleh itu, kalau kita substitute nilai T2, T1 di dalam rumus ini, kita boleh mendapat satu set equation seperti yang ditunjukkan di dalam equation 5. Iaitu kita boleh dapat C2 over C1 sama juga T2 over T1 kuasa 1 per 2, atau rho 2 over rho 1 kuasa K tolak 1 per 2, atau P2 over P1 kuasa K tolak 1 per 2K. Okay, yang ini adalah cuma penggantian mudah beberapa equation daripada equation 1 sehinggalah equation 4. Okey, so kemudian saya tidak terangkan perkara ini secara detail dan saya rasa perkara ini adalah rumus ini pelajar telah menggunakan ataupun pelajar telah memahami rumus ini seperti yang diajar di dalam tajuk thermodynamics. Dan kita mengetahui bahawa untuk steady flow adiabatic energy equation,
can be written as shown like this. So maknanya kita boleh menulis CP T1 campur V1 square over 2 sama dengan CP T2 campur V2 square over 2. Kemudian equation ini kita boleh rearrange menjadi sebutan ini, T2 over T1. Okay, kerana apa kita perlu menulis dalam sebutan T2 over T1? Kerana pada equation yang sebelumnya di sini, kita telah menulis berkenaan dengan ratio C2 over C1 atau T2 over T1, rho 2 over rho 1, P2 over P1. So maksudnya gaya penulisan ataupun cara untuk kita mengeluarkan equation adalah dengan membuat ratio elemen yang berubah di dalam compressible flow. Jadi saya ringkaskan, ini adalah rumus energi untuk adiabatic energy. So kemudian kita boleh rearrange menjadi equation ini. So kemudian apa yang kita tahu ialah kita boleh gantikan nilai V square over 2 CPT kepada K tolak 1 per 2 M square. So rumus ini kita boleh dapati di dalam buku teks termo. Saya skip kan kerana kita tidak silibus kita tidak fokus kepada perbicaraan ataupun berkenaan dengan apa yang telah diajar di termo. Kita akan cuba melihat daripada sudut yang lain. So yang ini rumus V square over 2 CPT adalah sama dengan K tolak 1 per 2 Mach number 2, Mach number kuasa 2. Oleh itu kita gantikan nilai ini dengan nilai yang ini. Cuma kita perlu berhati-hati, sekiranya V2 kuasa 2, oleh itu Mach number di sini akan menjadi Mach number 2 kuasa 2. So sekiranya T1 dia akan menjadi Mach number 1 kuasa 2. So saya harap pelajar dapat alert bagaimana penggantian ini dibuat. So sekiranya kita masukkan nilai tersebut, kita akan dapati bahawa equation ini boleh ditulis menjadi equation 6. Dan equation 6 inilah yang dikatakan equation yang digunakan untuk menggantikan Bernoulli equation di dalam menyelesaikan masalah compressible flow. So this equation applies in adiabatic flow. If friction effects are also negligible, if the flow is isentropic, equation 6 can be used in conjunction with the isentropic state relation given in equation 5 to obtain equation 7 and equation 8. Okay, selalunya buku teks akan derive ratio of temperature T2 over T1. Dan seterusnya kita menggunakan kita menggunakan equation pada equation 5 di sini. Maknanya kita cuba substitutekan nilai T2 over T1 di sini untuk mendapatkan nilai P2 over P1 ataupun rho 2 over rho 1. So caranya bagaimana? Caranya katakan kita ada rho 2 over rho 1 kuasa K tolak 1 over 2 sama juga dengan T2 over T1 kuasa 1 per 2. Oleh itu, bagaimana untuk menghilangkan kuasa ini? So kita darabkan dengan kuasa 2 per K tolak 1. Oleh itu, kuasa di sini kita darabkan dengan juga 2 per K tolak 1. So jadi kuasa di sini telah menjadi kuasa 1 dan ini adalah jawapannya. So jadi kita ada T2 over T1 dan apa yang boleh kita buat? Kita masukkan nilai ini. So setelah kita masukkan nilai ini, kita boleh mendapat rumus ini dan juga rumus ini bagi rho 2 over rho 1 dan P2 over P1. Okay, yang ini kalau kita lihat kuasa yang ada di sini adalah 1 per 2, 2 per K tolak 1. So kita boleh cancel off nilai 2. So kita boleh dapat ia adalah kuasa 1 per K tolak 1. Oleh itu kalau kita lihat rumus di sini, kuasa di sini adalah 1 per K tolak 1. So seterusnya saya harap pelajar dapat mencuba di rumah untuk mengeluarkan rumus
T2 over T1 dan seterusnya rho 2 over rho 1 dan P2 over P1. Okey, seterusnya kita melihat bahawa continuity equation untuk compressible flow kita akan menggunakan rumus bukan volume flow rate. Okey. Saya harap pelajar ingat volume flow rate lebih kepada A didarab V. Kerana apa? Unit dia adalah meter padu per second. So meter padu per second dia reflect volume per second. So itu sebab kita panggil volume flow rate. Tetapi disebabkan oleh compressible flow, nilai isi padu mungkin berubah-ubah. Oleh itu, kita perlu menggunakan mass flow rate, iaitu kita mengukur berapa kilogram yang mengalir untuk satu-satu masa. So rumus untuk mass flow rate adalah m dot ataupun rho A dan V. Oleh kerana kita ada 2 point, kita ada point 1 dan point 2, so rumus mass flow rate selalunya ditulis dalam bentuk ini. So kita menulis sebagai rho 1 V1 A1 sama juga dengan rho 2 V2 A2. Jadi daripada equation ini kita boleh rearrange menjadi A1 over A2 sama juga dengan rho 2 rho 1 times V2 V1. Rho 2 rho 1 di sini kita tidak perlu ubah kerana apa? Kerana di dalam equation sebelum ini kita telah ada rumus untuk rho 2 rho 1. Tetapi untuk equation yang melibatkan dengan velocity, kita perlu ubah sedikit kerana jika kita lihat rumus yang kita hasilkan di sini, kita dapati bahawa kita tidak ada parameter velocity. Kerana apa? Kerana di dalam compressible flow, kita akan menggunakan velocity in term of speed of sound. Maksudnya relatif kepada speed of sound ataupun Mach number. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena substitute the value of velocity by using the equation of Mach number. So kita tahu bahawa Mach number sama dengan V over C. Oleh itu V sama dengan M times C. Dan C sama juga dengan square root KRT. Jadi kita masukkan. Okay, oleh kerana di dalam satu aliran tidak mungkin ada dua gas yang dia tidak mungkin gas akan berubah. Maksudnya pada point satu, kita ada point 1 dan kita ada point 2. Tak mungkin yang lalu pada point 1 ni gas helium, tiba-tiba sampai point 2 di sini dia menjadi gas hidrogen. So tak mungkin. Oleh kerana unsur ataupun elemen gas ataupun type of gas akan constant. Oleh itu nilai K dan R juga constant untuk point 1 dan point 2. Oleh itu kita kata nilai K dan R kita boleh cancel off. So sekiranya kita cancel off nilai K dan R, kita boleh mendapat rumus A1 over A2 adalah sama juga dengan rho 2 rho 1 M2 over M1 dan T2 over T1 square root. Dan sekiranya kita substitute everything, maksudnya kita substitute value of rho 2 over rho 1, kita substitute value of T2 over T1. So kita nak substitute dengan value apa? Kita substitute lah dengan value ini, T2 T1 rho 2 rho 1. So sekiranya kita substitute, kita dapati bahawa kita boleh mengira ratio of A1 over A2 dengan menggunakan rumus ini. Okay, so maksudnya sekiranya awak boleh hafal rumus ini, sekiranya awak tidak boleh menghafal rumus ini memadai untuk awak memahami bahawa rumus A1 over A2 adalah berasal daripada mass flow rate yang kita dapat. Mungkin pelajar boleh membuat sedikit pengiraan seperti ini dan akhirnya mendapatkan rumus yang ini. Okay. So di dalam di dalam bab ini, pelajar dikehendaki memahami bagaimana
equation ini diterbitkan. So saya telah tunjukkan dan saya harap pelajar boleh mengingati step yang ditunjukkan di sini. Dan dalam masa yang sama diharapkan pelajar boleh menghafal keempat-empat equation ini. Okey, kerana apa? Equation ini lebih kurang sama dengan Bernoulli equation. Membawa maksud di dalam exam, kalau kami tak beri nilai Bernoulli equation, saya harap pelajar dapat ingat Bernoulli equation dan boleh menyelesaikan masalah fluid dynamic. So sama juga di dalam compressible flow, kemungkinan equation tidak diberikan, diharapkan pelajar sendiri dapat ingat sekurang-kurangnya 3 equation, iaitu ratio of temperature, ratio of density and ratio of pressure. Kerana sekiranya pelajar ingat 3 rumus ini, secara automatik pelajar boleh menyelesaikan masalah cross-sectional area. Kerana pada cross-sectional area kita ada terms density dan kita ada terms temperature.